Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Hari ini kita memasuki hari pertama tahun 2021. Sekalipun kesulitan karena pandemi COVID-19 belum berlalu, tapi kalau hari ini kita bisa bersama-sama boleh beribadah menyambut tahun baru, sungguh ini adalah anugerah dan kebaikan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，早上好！今天我们进入2021年的第一天，虽然这疫情的困难还没过去，但今天我们可以一同来进入新年崇拜，这就是主的恩典。 Jemaat sekalian, di awal tahun yang baru ini, marilah kita dengan hati bersyukur memuji kasih setia dan kebesarannya. Marilah kita berdiri dan menaikkan pujian, puji Tuhan yang Maha Kuasa. 亲爱的弟兄姐妹们，在新的年初，我们来感谢、赞美神的慈爱、神的伟大。请大家起立，我们一同唱赞美上主。 Puji Tuhan Raja dan Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan karena Dia menebus yang kekal. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakan. 福源都让我心灵颂昂，但愿天下方有血气同来称扬上主，诉诸心度，衷心一致说阿门，万然向主恭敬颂扬。 Ibadah pembukaan tahun baru 2021 ini diadakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Tuhan besertamu. Dan 也 beserta 与你 saudara 同 juga. 在。 Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan memerintahkan kasih setianya pada siang hari, dan pada malam hari aku menyanyikan nyanyian suatu doa kepada Allah kehidupanku. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 因为耶和华本为善，他的慈爱存到永远，他的信实直到万代。 天离地何等的高，他的挚爱向亲伟大的人也是何等的大。 白昼耶和华必向我施慈爱，黑夜我要歌颂祷告赐我生命的神。 你们要赞美耶和华，你们要称谢耶和华，因为他是美善的，他的挚爱永远长存。 Jemaat sekalian, mari kita menaikkan satu pujian, kasih setiamu Tuhan. 弟兄姐妹们，我们一同来唱神的慈爱信实。 Tuhan tak berkesudahan, tak habis
habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Chủ đi chưa ai trên linh不知息，他的怜悯也永不断绝，每条真都是新的，更新而照真，主的心设计去光大，主的心是光大。Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, benar ya Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Namun ketika kami menyanyikan pujian ini, kami melihat kepada diri kami yang tidak setia. Betapa seringnya kami melukai hati Tuhan. Betapa seringnya kami melakukan dosa. Dan betapa seringnya kami juga melukai hati orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu sebelum kami lebih jauh lagi masuk dalam ibadah ini, kami mohon kiranya pengampunan Tuhan turun atas kami. Karena kami telah berdosa terhadap Tuhan. Darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib, yang membersihkan kami dari segala kenajisan kami. Sehingga ibadah ini sungguh berkenan kepada Tuhan. Dan puji-pujian yang kami naikkan kepadamu sungguh berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk pengampunan dosa yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan melanjutkan ibadah ini dengan sebuah pengakuan iman, bahwa kasih setia Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. 弟兄姐妹们，请聆听主的恩典信息，是在《申命记》31章第8节。耶和华必在你前面行，他必与你同在，必不撇下你，也不丢弃你。不要惧怕，也不要惊惶，这就是主的恩典信息。 Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. 感 谢 谢 上帝 上帝。 Jemaat sekalian, Tuhan Yesus adalah sahabat yang selalu berjalan bersama kita. Sepanjang jalan Ia mengasihi dan mengajari kita tentang kebenaran dan hidup.
sehingga kita mengalami perubahan ajaib dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Perubahan Ajaib dalam Hidupku. 弟兄姐妹们，主耶稣与我们同行的好朋友，他一直爱我们，用真理、生命教导我们，使我们生命有所改变。来，我们一起唱《何等改变》。Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus ku terimalah. Dalam hati ada terang dan harapanku sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sejak Yesus ku terimalah. Sukacita berlimpahlah di hatiku sejak Yesus ku terimalah. 我今眼睛清楚，不再如那迷途，主耶稣来住在我心。我的罪水中过，主宝血已洗除，主耶稣来住在我心，主耶稣来住在我心，主耶稣来住在我心。喜乐早已我魂如海到处困苦，主耶稣来住在我心。Sukacita berlimpahlah di hatiku sejak Yesus ku terimalah. Saudara-saudara, hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Ji Sadar Mahoni dengan tema Kerjakanlah Keselamatanmu. Sebagai wujud persiapan hati untuk menerima pengajaran firman Tuhan, marilah kita sekali lagi menyanyikan satu pujian, Tuhan kasih-Mu ajaib. 弟兄姐妹们，今天有蔡高选牧师在我们当中传讲神的信息，主题是做成你们得救的功夫。为了预备我们的心领受神的话，我们一同唱奇妙的爱。Oh ajarku kenalnya agar ku terima Dia. Oh Tuhan, Kau kapan datang tebuskan dosaku.
Mari kita berdoa. 祷告， Terima kasih Bapa Surgawi, 天父上帝，我们感谢你， kami dipimpin oleh Tuhan memasuki tahun baru. 因为神带领我们进入新的一年， Ada harapan baru. 新的盼望。 Berkatilah ibadah kami. 求神赐福我们的机会。 Sekarang kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. 这个时候，我们要读神的话语，并且要思想。 Berikanlah Roh Kudus menuntun kami. 求圣灵带领我们， Pakailah kami berdua sebagai alat di dalam tangan-Mu. 使用你的仆人成为你手上的器皿。 Di dalam Kristus Tuhan kami memohon. 我们这样祈求，乃是奉靠主耶稣基督圣名。 Amin. 阿门。 Mari kita membaca surat Filipi pasal yang kedua ayat 12 hingga 18. 我们一起来看腓立比书第2章，从12节到18节。 Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. 腓立比书第2章12节开始，这样看来，我亲爱的弟兄，你们既是常顺服的，不但我在你们那里，就是我如今不在你们那里，更是顺服的，就当恐惧战尽，做成你们得救的功夫，因为你们立志行事，都是上帝在你们心里运行，为要成就他的美意。凡所行的，都不要发怨言，起争论，使你们无可指责。诚实无为，在这弯曲卑渺的世代，做上帝无瑕疵的儿女。你们显在这世代中，好像明光照耀，将生命的道表明出来，叫我在基督的日子好夸我没有空跑，也没有徒劳。我以你们的信心为贡献的祭物。我若被脚垫在其上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。你们也要照样喜乐，并且与我一同喜乐。 Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. 各位主内亲爱的弟兄姐妹们，早安！ Selamat tahun baru, 新年快乐！ tahun 2021. 新的一年，2021年， Kiranya Tuhan memeliharakan sepanjang tahun ini saudara sekalian. 但愿神保守我们这整年。 Tema kita pada hari ini adalah tetaplah kerjakan keselamatanmu. 我们今天的主题就是人就做成我们得救的功夫。 Kita semua sudah tahu bahwa Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan 100% adalah anugerah Tuhan. 我们知道这个得救的恩典乃是神所做的一切， Tidak ada andil sedikit pun dari kita. 这一切都是神所做的，所以我们人 100% anugerah Tuhan. 我们完全没有任何的功劳，完全都是神所给的。 Kita hanya menerimanya dengan iman kita. 我们只有凭着信心领受。 Tetapi mengapa di sini Paulus mengatakan
可是为什么保罗在这里这么说呢？ Tetaplah kerjakan keselamatanmu. 你们必须要谨慎的做成你们得救的功夫。 Apakah ini bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi? 是否这个是跟我刚才起初说的相反呢？ Tidak, saudara sekalian. 并不是的。 Rasul Paulus tetap konsisten bahwa keselamatan 100% adalah anugerah Tuhan. 所以呢，使徒保罗仍旧保持他的原则，所谓这个救恩呢，完全都是神所赐给的。 Di dalam surat Roma pasal yang ketiga ayat 20, 在保罗3章20节那里讲， surat Roma pasal yang ketiga ayat 20, Paulus berkata, 罗马书3章20节那里， sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. 所以呢，没有一个人因为行律法可以得称义。 Di dalam Galatia, dia mengatakan hal yang serupa. 同样的，在加拉太书，保罗也讲同样的事 Galatia 情。 2 ayat yang ke-16. 加拉太书2章16节那里讲， Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. 所以呢，你们知道，你们没有一个人因为行律法称义。 Bahkan di dalam pasal ke-6 dari pasal 5 maaf di surat yang sama. 同样的，在加拉太书第5章那里也这样说。 Mari kita lihat sebentar pasal yang kelima dari surat Galatia ini saudara sekalian. 让我们一起来看加拉太书第5章。 Ayat 1 sampai 4. 加拉太书第5章从第1节到第4节。 Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 所以呢，基督释放了我们，叫我们得以自由，所以要站立得稳，不要再被奴仆的辖制。 Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. 我保罗告诉你们，若受割礼，基督就与你们无益了。 Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. 我在指着凡受割礼的人，确实的说，他是欠着行全律法的债。 Ayat 4 kita skip dulu saudara sekalian. 接下去第4节也是这样的。 Nah saudara sekalian, 所以呢，弟兄姐妹们， jemaat Galatia adalah jemaat yang menerima Injil dengan luar biasa. 加拉太的会众嘛，他们接受福音。 Tapi ketika rasul-rasul meninggalkan jemaat ini, 可是当使徒们离开了这个教会之后， datanglah pengajar-pengajar yang mengatakan tidak cukup dengan beriman. 然后呢，就进来了一些传假信息的人，告诉他们，单只凭信心是不足够的。 Kalau mau diselamatkan oleh Tuhan, kita beriman harus juga melakukan ritual-ritual perjanjian lama yang diajarkan oleh firman Tuhan. 告诉他们，就是你们要得救，你们不单要有信心，也要行尽一切律法上的义。 Nah itu sebabnya mereka diajarkan bersunat dan melakukan hukum-hukum yang banyak dalam perjanjian lama itu. 所以呢，就要他们行割礼，而且还要遵守所有旧约那里所教导的那些律法。 Akhirnya jemaat ini terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang datang kemudian. 以至于这个加拉太的信徒，他们就被后来的那些假信息所影响。 Di ayat ketiga Paulus tegaskan dengan tegas. Sekali lagi aku katakan kepadamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. 所以呢，保罗再次的又在强调，就是你们行割礼的人是确实的欠着全律法的债。 Ayat keempat, kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. 你们这要靠律法称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。 Kamu hidup di luar kasih karunia. 所以呢，你们是活在这个恩典以外。 Dari bagian ini jelas sekali posisi teologi dari Rasul Paulus. 所以呢，从这里我们可以看到保罗的这个神学思想。 Keselamatan sepenuhnya adalah anugerah Tuhan. 所以呢，救恩完全都是神所赐给的。 Bahkan tidak boleh dengan konsep anugerah plus. 所以呢，没有说这个救恩的恩典再增加上其他的义。 Seharusnya kita pikir lebih aman kan ya?
所以呢，我们应该觉得这个是绝对的安全 Seperti asuransi saudara sekalian. 就好像我们买了这个保险 Kita masuk beberapa asuransi. 我们可能买了好几份的保险 Kalau yang ini tidak bisa menolong, kita harap yang seperti ini. 我们的想法，若是这个保险没有帮助我们能够保这份事情，我们还有另外的保险。 Galatia orang yang beriman kepada Yesus. 所以呢，加拉太的会众他们对主耶稣有信心， Tapi mereka diajarkan selain beriman juga harus melakukan ritual-ritual. 可是呢，后来又有的教导要他们不单有信心，还要行许多各种的律法。 Paulus ingatkan mereka. 所以呢，保罗就提醒他们， Kamu lepas dari Kristus. 你们是离开基督以外。 Jika kamu mengharapkan kebenaran oleh perbuatan itu, kamu berada di luar kasih karunia. 所以就是你们要靠着你们行律法的义，你们就在主耶稣的恩典以外。 Kalau begitu, apa maksud Paulus ketika dia berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu? 所以呢，既然如此，保罗说你们要战尽的做成你们得救的功夫是什么意思 Saya 呢？ memahami itu berarti hidupilah imanmu. 我的看法呢，就是你们要活出你们的信心， Berjalanlah sebagai seorang pengikut Kristus, mengikuti ajaran-ajaran yang Kristus ajarkan. 所以呢，你们要行在所有主耶稣所教导你们的真道， Hiduplah sebagai seorang murid Kristus. 要活着成为一个主耶稣基督的门徒。 Tidak cukup kita bilang, oh saya beriman, saya orang Kristen. 是的，我有信心，我是基督徒。 Tapi sehari-harinya tidak mengindahkan apa yang Tuhan katakan. 可是呢，我每天的生活上呢，我却没有顾念主耶稣所教导的。 Jadi kalau kita mengklaim diri kita orang Kristen, pengikut Yesus, murid-murid Yesus, 所以当我们说我们是基督徒，我们是主耶稣的门徒， maka kita harus belajar untuk menjadi pengikut-pengikut yang taat 所以呢，我们就要必须学习成为一个顺服的跟随者。 kepada firman Tuhan. 按照圣经所教导的。 Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. 所以这里说，亲爱的弟兄们，你们是常顺服的。 Jemaat Filipi adalah senantiasa taat. 菲利比教会的信徒，他们是经常顺服的。 Jadi bukan sekali-kali taatnya. 并不是一次两次的顺服， Senantiasa taat. 他们是时常顺服的。 Paulus sarankan, 所以保罗建议他们， kerjakanlah itu. 你们要战尽的做成你们得救的 Tetaplah 功夫。 kerjakan keselamatanmu 你们 itu. 要恐惧战尽的做成你们得救的功夫。 Hampir sama seperti kata Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. 就好像雅各说的，就是信心没有行为是死的。 Kerjakanlah keselamatanmu. 所以你要做成你得救的功夫。 Yang ditekankan di sini adalah ketaatan. 这里所强调的呢，就是要做一个顺服的人。 Bapak Ibu, siapakah yang paling kita taati di dalam dunia ini? 弟兄姐妹们，我们在这个世界上，我们最顺服的是什么人呢？ Apakah pendeta saudara, 是不是顺服你们的牧师、 polisi, 顺服警察， atau yang lain? 或者还其他的人？ Saya beritahu saudara, yang Makasih. paling ditaati adalah tukang parkir saudara. 我们最顺服的呢，就是那个管我们停车的那个人员。 Begitu kita parkir mobil, 当我们要停车的时候， ada tukang parkir yang memandu kita. 我们知道有人在那里给我们指示， Kiri, 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 kiri. 向左， Kita ambil kiri. 我们就真的乖乖的向左。 Kanan, 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 kita 然 ambil 后他 kanan. 说呢，向右，我们也跟着向右。 Kadang-kadang kita sengaja buka jendela sedikit untuk mendengarkan instruksi dari tukang parkir. 有的时候，我们甚至打开我们的车窗，我们想要更清楚的听到他的指示。 Saudara, seorang tukang parkir mempunyai kata-kata yang sedemikian rupa ditaati oleh orang-orang yang membawa mobil. 所以呢，开车的人呢，他非常的顺服这个帮助他停车的人员。 Padahal kata-kata dari seorang pendeta seringkali dianggap sepi. 反而牧师跟他讲的话，他当着耳边风。 Bahkan kata dokter pun kadang-kadang diabaikan. 连医生讲的他也不听。 Lebih hebat tukang parkir ternyata ya. 所以呢，你看那个停车的人员，你还更害怕， Mari kita jadi tukang parkir kalau 好不 begitu. 好？我们就做那个停车的人员，别人就听我们的。 Saudara-saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， ketaatan adalah sikap yang sangat-sangat menyenangkan. 顺服呢是一个非常讨神喜悦的一个态度。 Sebaliknya ketidaktaatan adalah sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan. 反之，一个不顺服的态度，时常令神伤痛。
Kalau tidak salah ingat saya pernah menyampaikan hal ini beberapa waktu yang lampau buat Bapak Ibu sekalian. 就是你们还记得的话，不久前我曾经传达过同样的信息 Supaya sejalan saya ingatkan lagi saudara sekalian. 好像你们在记得，我再次提醒 Bayangkan kakek dan nenek punya cucu 2, 就是呢有做爷爷奶奶的，他们有2个孙子， laki dan perempuan cucu. 一男一女。 Si laki kakek berkata kepada John cucunya, 然后呢，爷爷就跟那个男孙子讲 John ambilkan engkong sepatu.：“ 约翰，约翰，你把爷爷的鞋子拿来。 Si John berdiri lalu ”然后呢，约翰就 sikapnya 站起 seperti 来， ini berkata, engkong ya makin tua makin malas ya. 他就叉着腰跟他的爷爷说：“爷爷，你年纪越大，你越来越懒惰。 Emang gua babu lu perintah-perintah? 你以为我是你的仆人，这样的只是要我替你做事情吗？ Kong senang dengan cucu seperti itu? 请问你喜欢有这样的孙子吗？ Tentu tidak. 肯定你不喜欢 Ini kurang ajar bener ini. 这个孙子真的是没有道理 Tapi kalau adiknya perempuan, 可是呢，他那个孙女就是做妹妹的 engkong bilang, Yohana ambilkan sepatu engkong. 但他的爷爷说：“约翰娜，你替爷爷拿鞋子过来。 Yohana langsung bergerak, ”然后这个孙女呢就马上行动， dia ambil sandal. 她拿来的呢却是拖鞋， Kong ini ya. 拖鞋是吗？ Oh itu sandal Yohana. 爷爷就说：“约翰娜，不是的，那个是 Engkong 拖 butuh 鞋， sepatu. 我要的是你给我拿鞋子。 Oh salah ya. ”拿的错了 Dia 呀。 balik lagi, ambil sepatu yang lain lagi. 然后呢，那个孙女又再过去拿了另外一双的鞋子， Yohana ini sepatu papamu bukan sepatu engkong. 然后爷爷就说：“那个不是爷爷的鞋子，那个是你爸爸的。 Oh salah ya. ”约翰娜说：“不对是吗？ Dia 好的。” balik lagi saudara. 他又再跑多一趟。 Yohana walaupun tidak melakukan seperti yang dikatakan engkongnya, bagaimana sikap engkong? 虽然我们看，虽然约翰娜他没有按照他爷爷所要的办得到那件事情，可是爷爷对他的态度如何呢？ Apa engkong bilang, bego lu? 是不是他爷爷说你很笨？ Tidak bisa bedakan sandal sama sepatu. 难道你不能够分别拖鞋跟鞋子？ Kalau begitu yang bego engkongnya. 就是他这样的批评的话，一笨的是那个做爷爷的。 Saudara-saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， dari contoh sehari-hari ini, benarlah bahwa ketidaktaatan itu menyakitkan hati. 所以呢，我们看在这个日常生活上，一个顺服的态度实在讨人喜悦。 Sedangkan ketaatan walaupun tidak seperti yang diharapkan, itu menyenangkan saudara sekalian. 即使有时候会犯了一些的错误，可是呢，一个顺服的态度呢，实在是讨人喜悦的。 Demikianlah dalam kehidupan kita. 所以呢，这个就是给我们的功课。 Kalau kita mengaku sebagai orang Kristen, tapi Justru jarang sekali taat kepada Tuhan, mana mungkin Tuhan menjadi berkenan atas diri kita? 就是我们在生活上，我们没有听神的指示，我们不顺服，神要如何的对待我们呢？ Ketaatan itu bukan pilihan. 所以呢，顺服并不是一个选择， Itu sebuah keharusan, saudara sekalian. 可以说呢，是一个我们必须要服从的。 Sekalipun kita belum bisa menaati firman Tuhan 100% sempurna, tapi itu bukan pilihan. 虽然我们能够遵行所有神的旨意，但是呢，那一个并不是说我们可以选择不做。 Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， selama kita menjadi orang yang suka melawan Tuhan, 当我们成为一个经常要背逆反抗的人， seharusnya kita jangan sering-sering memohon berkat dari Tuhan. 我们就不要希望可以经常在我们的祷告中向神祈求给我们福气。 Tidak layak kita meminta Tuhan memberkati kita kalau kita jarang sekali taat kepada Tuhan. 就是我们经常不顺服神，我们也不要以为我们有权利向神要求祈求得到福气。 Tapi kalau kita adalah orang yang taat kepada Tuhan, kita nggak usah minta, Tuhan pun akan memberikannya, saudara sekalian. 可是当我们做一个顺服神旨意的人，即使我们不向神开声祈求，他也会赐给我们， Tuhan mau memberkati kita. 因为神他要赐福给我们， Dia akan memberikan yang terbaik untuk anak-anak yang baik-baik. 他要把最好的、上好的给那些顺服他的子民。
Saudara-saudara, kalau kita punya anak yang badung di rumah, 就是我们在家里有一些悖逆的孩子， kita tahan 有时候我们忍耐 terhadap kebadungannya. 我们对他的顽梗忍耐。 Tapi ketika dia datang lalu dia minta sesuatu, 可是当他来到你的面前，向你要求一件东西， emosi kita bisa naik, saudara sekalian. 也许我们的情绪就会被挑起来。 Kamu ya, 我们可能说，这个孩子， nggak pernah dengerin omongan papa. 你从来都不听父亲的话 Kamu kalau ada butuh duit, kamu cari-cari papa. 你只有在你需要钱的时候来找爸爸。 Kapan kamu belajar mendengarkan papa? 你什么时候学习听父亲的话呢？ Saudara-saudara, kalau kita menjadi murid-murid Tuhan yang tidak taat, 就是我们成为不顺服的基督的门徒， harusnya kita malu meminta berkat dari Tuhan. 我们应该很害羞的向神要求得福气。 Taat seperti apa yang Tuhan minta dalam diri kita, saudara sekalian? 神要我们怎么样的顺服他呢？ Sebagaimana jemaat Filipi tak senantiasa taat. Taat seperti apa yang Tuhan inginkan? 就好像腓立比的信徒，他们时常的顺服是怎么样的顺服呢？ Kita bisa taat karena kita takut. 我们有的时候因为害怕，所以我们顺服。 Saudara sekalian, sepertinya bagus. 看起来外表是很顺服， Tapi itu untuk orang Kristen yang masih bertumbuh, oke. Tapi untuk orang Kristen yang dewasa, kita taat kepada Tuhan bukan karena kita takut, saudara sekalian. 可是呢，对于一些很成熟的基督徒，他们顺服神的态度，并不是因为勉强。 Ketika anak kita masih kecil dan tidak mau pergi ke sekolah, 当我们的孩子还小，不要上学， kita bertanya kepada dia, 我们也许会问他 kamu sayang papa tidak? 你爱不爱爸爸？ Sayang. 我爱爸爸。 Kalau kamu sayang papa, dengarkan papa, oke? 就是你爱爸爸，你听爸爸的话好不好？ How? 他说好的。 Sekarang kamu pergi sekolah ya? 那你现在就去上学好吗？ Nggak mau. 他说不要。 Dia belum bisa menghubungkan antara mengasihi papa dengan taat kepada papa. 所以呢，这么小的孩子，他不能够把爱父亲跟听父亲的话连在一起。 Maka cara yang paling efektif adalah papa keluarkan sapu lidi. 可能最有效的方法就是父亲就拿了藤条来， Kamu mau pergi atau tidak? 你去不去学校？ Anak ini langsung pergi sekolah. 这个孩子马上飞快的去学校。 Kenapa dia pergi sekolah? 为什么他要去学校呢？ Karena dia takut dengan sapu lidi. 因为他害怕那个藤条。 Saudara sekalian, 所以呢， kita belajar taat. 我们学习顺服， Apakah dengan cara seperti anak kecil itu? 是不是好像这个小孩的态度呢？ Bukan, saudara sekalian. 不是的。 Ada kalanya kita juga taat kepada Tuhan karena kita mengharapkan sesuatu dari Tuhan. 有的时候呢，我们因为向神要求一些的事情，所以呢，我们就乖乖的听话。 Sama seperti Sinterklas di zaman dulu, saudara sekalian. 就好像以前小孩子眼中的那个圣诞老人。 Menjelang hari Natal, orang tua berkata, kalau kelakuanmu baik-baik, Sinterklas akan datang dan memberikan kamu hadiah yang kamu inginkan. 靠近圣诞节的时候，父母亲就会对孩子说：“就是你乖乖的，等下圣诞节的时候，圣诞老人会给你礼物。” Anak-anak menjadi manis. 孩子们就非常的听话。 Kamu mau pergi sekolah, nak? 要不要去学校？ Gak mau. 不要。 Kalau kamu pergi sekolah, nanti pulang sekolah papa belikan es krim 1 ember, mau? 就是你去学校，你回来的时候，爸爸给你一大桶的冰淇淋，要不要呢？ Iye, lalu dia berangkat. 好啊。 Saudara sekalian, kadang-kadang kita menaati firman Tuhan, taat kepada Tuhan, seperti bocah ini merindukan es krim 1 ember. 就是我们顺服父亲，就好像这个小孩子希望可以得到一桶的冰淇淋。 Tuhan Yesus berkata seperti ini. 主耶稣就说 Jikalau kamu mengasihi aku, 你若是爱我， kamu akan menuruti segala perintahku. 你就会遵行所有我的命令。 Tuhan tidak berkata kalau engkau takut kepadaku. 主耶稣没有说你若怕我， Tuhan tidak berkata kalau engkau respect kepadaku. 或者主耶稣说你若尊敬我。 Dia berkata jikalau engkau mengasihi aku, 主耶稣说得很清楚，你若是爱我， kamu akan menuruti segala perintahku. 你就会遵行我的命令。 Saudara-saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， seberapa besar kasih kita kepada Kristus, 我们对神有何等大的爱， itu akan menentukan
sikap kita ketika kita menaati Dia. 就会能够来界定我们对他的态 Saya 度。 berharap segenap anggota GKI Jatinegara adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. 我很希望蒙福堂的每一个弟兄姐妹们是真心诚意的来顺服主。 Karena bukan Bapak Ibu yang pertama mengasihi Kristus, tapi Kristus Tuhan yang pertama-tama mengasihi Bapak dan Ibu. 因为并不是你们先爱主，乃是主耶稣先爱了我们。 Apa buktinya Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus? 什么证明我们爱主呢？ Yesus berkata, kamu menuruti segala perintahku. 就是主耶稣说的：“当你们遵守我的命令。” Ketaatan seperti apa yang Tuhan inginkan, saudara sekalian? 神要求的是怎么样的顺服呢？ Kadang-kadang ketaatan yang bertolak belakang dengan keinginan kita. 这个顺服有时候要行出来的事情是违反我们的心意的。 Kalau kita mau jujur, saudara sekalian, 若是我们要做一个坦白的人， ada begitu banyak keinginan-keinginan kita yang bertolak belakang dengan kebenaran firman Tuhan. 我们经常心里面的意念跟神的真理是违反的。 Disitulah kita harus menyangkal diri kita, saudara sekalian. 所以在这样的情况中，我们必须要否定自己。 Kita harus berkata tidak untuk kepentingan daging kita 我们必须对我们的肉体说不， dan berkata yes kepada Tuhan. 然后对神的真理说是的。 Ketaatan seperti apa yang Tuhan inginkan, saudara sekalian? 神要求的是怎么样的顺服呢？ Ketaatan walaupun saya sendiri dan orang-orang tidak taat. 就是虽然是我自己一个人，其他的人不顺服，可是因为是神要的，我就顺服。 Ada orang mempunyai sikap yang terbalik. 有的人拥有相反的态度， Kalau dia boleh berbuat seperti itu, kenapa saya tidak boleh? 他经常会讲：既然他可以那么做，我也可以呀、 Semua orang begitu kok, kenapa saya tidak boleh? 既然所有的人都犯错，难道我不可以吗？ Jadi kita sebagai orang Kristen mengikuti apa kata arus dunia. 所以呢，我们就跟着这个世界的潮流 Rugi dong kalau dia boleh, saya tidak boleh. 若是他可以，为什么我不可以？那我就很亏损了。 Tapi sebetulnya firman Tuhan mengajarkan kita adalah saya akan taat walaupun semua orang tidak taat. 但是圣经的话语教导我们，虽然别人不顺服，我却是要做一个顺服的人。 Kalau itu yang kita pilih, Terus ada sesuai harga dengan yang harus kesenangan. kita bayar, saudara-saudara. 我们必须要付上代价。 Di dalam komunitas yang tidak taat, kalau kita satu-satunya orang yang taat, kita akan menjadi momok bagi orang lain. 就是在我们的社群里面，大家都是不顺服的，只有我们是一个单独顺服的人，他们就不喜欢我们。 Akan dibully oleh kawan-kawan kita. 也许呢，他们众人呢都会批评我们，对我们有意见。 Orang kudus ye. 甚至于他们讥笑我们说：“哇，圣洁的人经过。” Orang Saduki. 撒都该人来了， Orang Farisi. 法利赛人来了， Pendeta. 牧师来了， Bukankah itu pelecehan, saudara sekalian? 他们嘲笑我们。 Saudara, kalau kita taat kepada Tuhan, orang memuji kita, itu indah. 就是我们因为顺服神而得到别人的称赞，是非常美的事。 Aduh, saya pengen sekali seperti ibu. Taat kepada Tuhan. 或者人家说，我很希望能够好像你那么样的顺服上帝。 Kenapa saya nggak bisa seperti ibu ya? 为什么我不能够好像你那样的顺服呢？ Lihat ibu saya sungguh-sungguh tersentuh dan ingin seperti itu. 看见你那么样的顺服神，我实在的非常的受感动。 Kita bahagia kalau ada orang yang berkata-kata seperti itu. 若是有人这样的对我们说，我们可能非常的高兴。 Tapi bagaimana kalau kita sendiri yang taat, orang menertawakan kita, melecehkan kita? 可是当只有我们自己一个人顺服，别人嘲笑我们，跟我们相反。 Itulah harga yang harus kita bayar ketika kita belajar taat kepada Tuhan. 这就是我们需要所付出的代价，因为我们想要顺服神。 Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Filipi, 使徒保罗对于腓立比教会的信徒说：“ saudara-saudara yang kekasih, 我亲爱的弟兄， kamu senantiasa taat. 你们即是常顺服的， Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu itu. 就当恐惧战尽做成你们得救的功夫。 Tapi bagaimana kalau kita orang Kristen dan kita tidak mau taat? 但是呢，若我们并不是基督徒，我们也不要顺服。 Jangan salahkan Tuhan kalau Tuhan marah pada kita, saudara. 所以呢，若是神不喜悦，我们也不要在那边反抗神。 Kita seringkali menganggap
Tuhan itu tidak akan murka. 我们经常以为上帝不会发怒， Kita diajar, diindoktrinasi Tuhan itu baik. Apapun dosa kita, apapun pelanggaran kita, Tuhan maha baik. 我们以为经常听到别人说上帝是蛮有慈爱的，他是不会发怒的。 Datanglah, kalau kita bertobat dia pasti menyucikan kita. 啊，当我们悔改的时候，我们来到神的面前，他必定使我们得到洁净。 Saya percaya itu Tuhan maha baik, saudara. 我相信神是蛮有慈爱的。 Tetapi kalau kita hanya mendapatkan pengajaran di situ saja, 可是当我们的学习只有到了那一个地步， maka kita tidak mendapatkan pengajaran teologi yang cukup. 那我们学习的神学是不完整的。 Kita baru dapat satu bagian saja. 我们所得到的只不过是一部分的真理。 Ada bagian yang belum kita terima, yaitu Tuhan bisa marah. 啊，我们没有学习到上帝另外的一面，他会震怒的， Tuhan bisa murka. 神会发怒。 Bayangkan saudara sekalian, 我们可以想象 Israel umat Allah di sepanjang perjanjian lama 啊，在旧约圣经里面，上帝的选民以色列人民 itu akhirnya dipatahkan oleh Tuhan dan dibuang oleh Tuhan. 啊，他们被神丢弃，他们被神抛弃。 Ini sedikit mencengangkan saudara sekalian. 啊，当我们看到他们的悲剧，我们实在的受到一个很大的震撼。 Saya pernah membuat sebuah teori sederhana. 啊，我曾经说过一个很简单的理论。 Sebuah agama kalau hidup, 啊，一个宗教若是他教导， maka tempat agama itu lahir akan menjadi penganut dari agama itu. 啊，通常呢，在他的原地的人呢，他们一定是遵行他们的信仰。 Walaupun mungkin tidak 100%. 啊，当然并不是说所有的那些人民呢都遵行。 Kita bilang agama Shinto lahir di Jepang. Di Jepang banyak orang penganut Shinto. 啊，我们就说日本教，他们在日本的人，大多数的人都是信奉日本教。 Kita bicara Hindu lahir di India. Di India begitu banyak orang beragama Hindu. 啊，若是我们说印度教，那么它的发源地在印度，有许多印度教的信徒。 Begitu pula dengan Buddha lahir di sana. Walaupun tidak mayoritas, tetap banyak orang Buddha di India. 啊，同样的，佛教徒也是大部分的在它的起源地， Apalagi agama Islam. 何况是回教徒。 Tapi kalau kita bicara Kristen, 可是当我们说到基督教徒， saudara, dari jutaan orang-orang Yahudi di tanah perjanjian, 啊，在那个应许之地，那么大多数的犹太人， orang Kristen sangat-sangat minim. 啊，基督教徒还是很少数的人。 Kristen yang dari kalangan orang Yahudi itu sedikit sekali. Lebih banyak orang Arab yang beragama Kristen daripada orang Yahudi yang beragama Kristen. 所以呢，成为基督教的犹太人呢，非常的少数，反而是那一些阿拉伯人，他们信奉基督教的人更多。 Berdasarkan teori saya tadi, 啊，所以我们要看， berdasarkan teori saya tadi harusnya 按照我刚才的理论，按情理来说， harusnya di tanah perjanjian kalau tidak 100% ya paling tidak 70 atau 80% itu menjadi Kristen saudara sekalian. 啊，应该呢是在那个圣地应许之地，应该大多数的，或者是80%是信奉基督教的。 Ada yang bilang tidak sampai 10.000 orang Kristen di tanah perjanjian hari ini saudara. 可是呢，听说在那里只不过有1万个人。 Padahal orang Yahudi diperkirakan ada 6 juta orang lebih di tanah perjanjian. 啊，其实呢，在应许之地的犹太人呢，到有600万。 Mengapa demikian saudara sekalian? 为什么会这样的情况呢？ Alkitab mengatakan Tuhan mematahkan mereka dan mereka dibuang. 圣经说，神就抛弃他们。 Lalu Tuhan mengambil tunas liar yaitu bangsa kafir itu kita dan dicangkokkan di pohon zaitun itu. 然后呢，神就挑选另外的枝子来放在这个葡萄树上。 Dari cerita ini saya sedang mengatakan kepada kita bahwa kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak taat, Tuhan bisa saja murka kepada kita. 所以呢，从这个例子我们可以看到，就是我们做一个不顺服的基督徒，神会发怒的。 Bahkan kalau kita baca hati-hati dalam perjanjian baru, ada beberapa bagian firman Tuhan mengatakan Tuhan bisa melakukan tindakan yang radikal terhadap orang yang tegar hati.
而且就是我们继续仔细的查考圣经，我们会看到神会非常的极端的来惩罚那些顽梗的基督徒 Salah satunya dikatakan Tuhan Yesus mengajar dengan perumpamaan 所以呢，其中关于主耶稣的教导是用比喻。 supaya apa? 为什么用比喻 Supaya 呢？ mereka mendengar mereka tidak mengerti. 好叫那些人听了不明白， Supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. 好叫他们不要悔改回转。 Saudara-saudara sekalian, 所以弟兄姐妹们， seolah-olah ini kontradiksi. 这个事情好像跟真实的情况相反 Di satu sisi Tuhan ingin selamatkan semua orang. 在一方面呢，神要拯救所有的人， Tapi di sisi yang lain Tuhan tidak memberi peluang bagi orang untuk bertobat. 可是呢，在另外一方面，神却好像把所有得救的那个机会封锁了。 Mengapa ada orang dibiarkan tidak akan mendapatkan pengampunan? 为什么有一些人任凭他们不会得到恩典怜 Surat 悯？ Roma mengatakan itulah orang-orang yang tegar hatinya. 罗马书那里说到，这些人就是那些顽梗的人。 Karena itu di tahun baru ini firman Tuhan mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita menjadi orang yang tegar hati. Tuhan memang panjang sabar. 所以呢，在这个新的一年，我想提醒我们大家，我们不要在哪里任凭己意的，以为神是慈善的，不会 Tetapi 惩罚的。 Walaupun dia panjang sabar, bukan berarti panjang sabar Tuhan itu tanpa batas. 虽然神是很久忍耐的，可是并不是说他是无限量的来忍耐我们。 Ada waktunya Tuhan berkata, sudah cukup. 因为有在一个一定的日子，神会说足够了。 Kalau sudah cukup, maka bahaya sekali hidup kita, saudara-saudara sekalian. 当神说够了，那我们就非常的危险。 Mari kita belajar, saudara sekalian. 但愿我们要来学习， Belajar untuk menjadi orang yang taat. 学习成为一个顺服的人。 Kalau kita menjadi Kristen tapi tidak taat, 当我们成为基督徒，我们要顺服。 kita tidak menjadi kesaksian yang baik. 当我们不顺服，我们没有一个好的见证。 Seperti yang dibaca dalam surat Filipi tadi, tidak Iya, menjadi terang, tidak seperti bintang-bintang di langit. 就好像菲利比说的，当我们不顺服，我们就不能够成为一个发亮的星星，好像挂在天空的那个星星。 Menjadi batu sandungan bagi orang yang rindu diselamatkan oleh Kristus. 反而呢，我们使到那些想要跟随主耶稣的人，他们被我们的行为做了他们绊脚石。 Bahkan dalam kasus-kasus tertentu, 而且在 sampai 一些 mati 的 pun menyusahkan orang lain. 还有呢，甚至在我们死了以后，还是令别人受到亏损。 Saudara bayangkan kalau misalnya ada orang Kristen, 我们可以想象有一些基督徒， hidupnya tidak benar, 他的生活不检点 pokoknya kacau. 总之他的生活很糟糕。 Lalu satu kali dia melakukan dosa yang sangat fatal, 然后有一次，当他犯了一个很严重的罪， merampok misalnya, 可能他抢了， lalu tertembak mati oleh aparat kepolisian. 因为很严重的抢劫案，他就被警察打死。 Pasti ada kebaktian tutup peti, ada penghiburan karena dia orang Kristen, bukan? 因为他是基督徒，现在呢，在他的这个丧事礼拜的时候， Tutup peti masih mudah, hamba Tuhan mau comot ayat apapun silakan khotbah. 在丧事礼拜的时候，做牧师的要选这经文来讲道。 Nah giliran malam penghiburan itu jadi susah. 然后呢，要安慰家属的时候呢，牧师就真的很头疼。 Boleh tidak mengatakan apa adanya? 是否这个牧师能够坦白的把真话说出来呢？ Hei saudara sekalian, 或者他说家属 murka 们， Allah telah terjadi atas orang ini. 因为神的震怒在这个人的身上 Rasainmu sekarang ya, mati ditembak. 所以呢，现在呢，你被警察用枪打死了 Kamu tidak mau bertobat, rasain sekarang. 因为你不要悔改，所以呢，你就要受到惩罚。 Pendeta tidak akan khotbah seperti itu. 牧师肯定不会这么讲 Ini bukan malam penghiburan, lalu jadi malam penghakiman jadinya. 因为变成那个并不是安慰礼拜，反而成为一个评判的礼拜 Maka pendeta akan berkata seperti ini. 牧师可能会这样说 Bapak Ibu yang sedang berkabung, 各位正在伤心的家属们， hapuskan air matamu. 你们要擦干你们的眼泪， Anakmu sekarang ada dalam pangkuan Bapak Abraham. 因为你们的家人他们已经在亚伯拉罕的怀里， Sudah diselamatkan oleh Tuhan 已 Yesus. 经被主耶稣拯救了 Orang tua senang tidak? 家属很高兴吗？
他们受到安慰吗？ Anak kita masuk surga, kata Boksu. 牧师说我们的孩子进了天堂。 Saudara-saudara sekalian, orang tua senang, tapi majelis senang tidak? 可能家属很高兴，可是知识们怎么样想？ Besok pendeta dipanggil sidang majelis. 说不定牧师就被知识们招来开会。 Nah, saudara, itu maksud saya. 这就是我说的令人头疼。 Mau khotbah yang sebenarnya rasanya tidak enak, 牧师 khotbah 要 tidak 讲真 seenaknya 话， juga tidak betul. 讲真话也难，不讲真话也不行。 Itulah. Kalau orang Kristen tidak taat, matinya pun menyusahkan. saudara 所 sekalian. 以一个不听话的基督徒，连死了还是给别人辛苦。 Udahlah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, anak-anak muda, daripada menyusahkan pendetamu, mendingan jadi orang Kristen baik-baik sajalah ya. 所以弟兄姐妹们，与其令你们的牧师难过，你们真的就好好的做一个乖的、顺服的基督徒好吗？ Dalam karir saya bertahun-tahun menjadi hamba Tuhan, 我成为神的仆人，当了牧师那么多年， saya sudah berkali-kali menemani orang meninggal, saudara. 我曾经多次的主持丧事礼拜。 Kalau ada yang mau minta saya temani, boleh daftar, saudara ya. 就是你们要我陪伴你们，你们可以报名。 Saudara, orang-orang yang beriman tidak pernah menyesal karena dia taat. 所以呢，有信心的人从来不会因为他顺服而后悔。 Di ranjang kematian tidak ada orang yang berkata, oh saya menyesal dari muda jadi orang Kristen yang taat, yang saleh, dan menjadi aktivis gereja. Tidak ada. 因为在他将近死亡的时候，从来我没有听到一个人说：“我从我年轻的时候就很殷勤的服侍主，我感到后悔。 Saya menyesal tidak banyak berbuat dosa. ”或者他说：“我后悔没有犯很多的罪。 Tidak ada orang yang waras yang beriman yang berkata-kata seperti itu. ”因为一个正常的人，一个有信心的人，在死的时候，他不会这么想。 Tetapi di ranjang kematian banyak orang yang tidak siap, yang tidak taat, takut menghadap Tuhan. 面对死亡的时候，有许多那些不顺服的人，他们害怕面对死亡， Belum siap Tuhan. 会说：“上帝啊，我还没预备好自己， Saya masih kotor Tuhan. 我还是非常的多犯了罪恶， Tak layak menghadap Engkau Tuhan. 我还不配来见你的面。 Jangan sekarang Tuhan. 可是现在求神怜悯我， Jangan sekarang Tuhan. 不要这个时候取走我的生 Belum 命， siap Tuhan. 我还没预备好自己。 Saudara-saudara sekalian, 弟兄姐妹们， di ranjang kematian 当你面对死亡， tidak ada yang menyesal karena dia taat dari muda. 没有一个人因为顺服而后悔， Tapi banyak orang menyesal karena tidak taat kepada Tuhan. 多数人都是因为不顺服所以后悔。 Firman Tuhan bagi kita hari ini adalah mari kita belajar taat kepada Tuhan. 所以今天神的话语教导我们要成为一个顺服的子民， Mari kita berdoa. 让我们大家低头进入祷告。 Ajari kami untuk tetap mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan bagikan kepada kami. 求神帮助我们站静的做成我们得救的功夫。 Kami belajar taat 我们要学习顺服， karena kami belum taat sepenuhnya. 因为我们还没有完全的顺服神。 Kadang kami taat karena kami takut kepada Tuhan. 有的时候我们顺服是因为我们害怕， Kadang kami taat karena kami ada maunya dari Tuhan. 有的时候因为我们想从神那里得到福气而顺服。 Berani-beraninya kami memohon Tuhan memberkati kami setiap hari padahal kami berulang-ulang mengecewakan Tuhan. 当我们不顺服的时候，我们还胆敢的来到神的面前，祈求神给我们福气。 Ajari kami untuk mengasihi Tuhan karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami. 神啊，求神教导我们能够爱神，因为是你先爱了我们。 Apabila kami sungguh-sungguh mengasihi, maka kata Tuhan Yesus kami akan menuruti segala perintah Kristus. 所以我们愿意成为一个真正爱主的人，我们愿意遵行主耶稣的命令。 Mampukan segenap anggota jemaat dan hamba Tuhan untuk mengasihi Tuhan dan taat kepada Kristus di atas segala-galanya. 求神给我们力量，帮助我们每一个弟兄姐妹、神的仆人们能够遵行神的命令。 Dengarkan doa kami, 求神听我们的祈求， di dalam Kristus Tuhan kami memohon. 因为我们祈求乃是奉靠主耶稣基督的圣名。 Amin. 阿门。 Tuhan berkati saudara sekalian. 神赐福我们每一个人。
Saudara sekalian, marilah kita berdiri bersama dengan umat Allah di masa lampau, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Demikianlah akan kita nyanyikan bersama. 弟兄姐妹，请站立，让我们以过去、现今、将来的信徒合而为一，回想当初受洗的承诺，来宣读我们的信仰。使徒信经，我们用歌唱的方式来唱。Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau selalu setia menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Dan biarlah setiap kami terus setia juga mengerjakan keselamatan kami di dalam Kristus Yesus. Kami akan menjalani tahun 2021 ini dengan permohonan doa, kiranya Engkau yang memberikan kepada kami kesehatan yang baik. Engkau yang terus meneguhkan iman kami, dan Engkau juga yang terus memegang tangan kami, agar kami dapat setia sampai akhir mengikut Kristus. Pada saat ini juga kami berdoa kiranya Engkau yang memberkati gereja-Mu GKI Jatinegara, supaya terus setia di dalam mengerjakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, demi kemajuan daripada seluruh jemaat Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, yang terus berjuang untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya Engkau berikan hikmat bijaksana kepada seluruh pemerintahan dari pusat sampai daerah, sehingga kami dapat melewati masa-masa ini dengan baik, dan pandemi ini Tuhan segera dapat diatasi dengan baik. Kami mohon Engkau juga menolong untuk rencana pemberian vaksin kepada seluruh masyarakat. Engkau yang campur tangan, agar vaksin ini juga dapat menjadi berkat dan kesembuhan bagi bangsa ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa kami, dan bersama dengan Tuhan, bangsa kami akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang bangkit, bangsa yang menang. Dan di tengah-tengah bangsa ini, kiranya kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan. Kami serahkan seluruh hidup kami, keluarga besar GKI Jatinegara dan Bajem Bintara ke dalam tangan Tuhan. Dan kami akan menjalani tahun ini dengan pengakuan iman bahwa Engkau sendiri ya Tuhan yang berjalan di depan kami. Engkau sendiri Tuhan yang menyertai kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami berserah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun tidak mudah melewati tahun 2020 ini, tetapi kita mengakui kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga hari ini kita boleh memasuki tahun yang baru. Marilah kita bersama memasuki tahun 2021 ini dengan ungkapan syukur kepada Allah melalui persembahan sulung kita. Seperti firman-Nya di dalam Amsal 3 ayat yang ke-9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. 虽然2020年不容易过去，但我们承认神的慈爱永不离开。我们要以感谢、赞美的心进入2021年。我们把年初感恩奉献献于主，正如箴言3章9节记载：你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华。 Marilah kita memberikan persembahan sulung tahun baru kepada Tuhan. Dan persembahan dapat Bapak Ibu Saudara kirimkan ke nomor rekening GKI Jatinegara BCA 342 352 9101. Dan kita akan menaikkan pujian persembahan kita, Bapakku memelihara. 我们一同唱《天父必看顾我》。 Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat waktu benar Bapa surgawi memeliharaku. Aku berharap akan Tuhanku, di ngarai atau dalam laut mendung. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Jangan ku mau, 我心靠主，深知主的顾我。我在网上，我在怒海广播，主之洪恩使我安稳，慈悲天父必掌管顾保护。 Kita akan masuk di dalam doa persembahan.
我们进入感恩奉献祷告。 Tuhan, Tuhan, siapakah kami ini Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihi? Kami adalah setitik debu yang ketika angin bertiup, jejak kami hilang tidak berbekas. Tuhan, terima kasih jikalau pada pagi hari ini kami boleh datang di hadapan Tuhan untuk menapaki tahun yang baru 2021 ini. Satu tahun yang baru yang penuh dengan pengharapan karena Tuhan sendiri yang menuntun dan membawa kami untuk memasukinya. Ketika kami menoleh ke belakang tahun 2020 yang lalu, tahun yang penuh dengan kesulitan, penderitaan, kematian, betapa bersyukurnya kami Tuhan. Itu adalah satu bukti pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berhenti untuk kami semua. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, firman kebenaran yang meneguhkan hati kami, menguatkan kami untuk berjalan bersama Tuhan. Kami telah memuji-muji Engkau dengan pujian yang keluar dari lubuk hati kami. Tuhan, saat ini kami juga datang ke hadapan-Mu dengan membawa persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan menerima bukan jumlah yang Tuhan lihat, tetapi hati yang penuh dengan kerelaan, yang memberikan dengan penuh sukacita. Itulah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu, untuk pemeliharaan-Mu. Kami panjatkan doa syukur ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Apa yang kau buat baginya, tiap hari giatkan. Rajinkah engkau beritakan Injil keselamatan? Apa kau perbuat bagi Tuhanmu? Apa kau peroleh kerja bagimu? Setiap harinya apa kerjamu? Apa kau perbuat bagi Tuhanmu? Apa yang kau buat baginya, tiap hari semangatkan. Bersandarkah kau padanya, saksikan kasih-Nya? Apa kau perbuat bagi Tuhanmu? Apa kau peroleh kerja bagimu? Setiap harinya apa kerjamu? Apa kau perbuat bagi Tuhanmu? Apa yang kau buat baginya, menghemat
waktu kau. Malam telah gelap, siang pun datang, siap jumpa wajahnya. Apa kau perbuat bagi Tuhanmu? Apa kau peroleh kerja bagimu? Setiap harinya apa kerjamu? Apa kau perbuat bagi Tuhanmu? Jemaat sekalian, marilah kita memulai tahun yang baru ini dengan tekad untuk melayani Tuhan dan hidup bagi Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Kami mau melayani Tuhan dan hidup bagi Tuhan dengan setia. Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Kami mau mengikut Yesus, menjadi pelayannya yang setia dan mengikuti teladannya. Kiranya Tuhan berkata kepada hamba-Nya yang berkenan kepadanya demikian, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam hal kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam hal yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Terpujilah Tuhan. 弟兄姐妹们，当我们进入新的一年时，我们皆心来服侍主，也为我们的救主而活。我们要服侍主，也忠心为主而活。耶稣说：“若有人要服侍我，就当跟从我。我在哪里，服侍我的人也要在那里。若有人服侍我，我父必尊重他。”我们要跟从这耶稣，跟从他的榜样，成为忠心的仆人。主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人，你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理，可以进来享受你主人的快乐。” 赞美主。 Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. 弟兄姐妹，请站立。 Jemaat sekalian, mari kita naikkan pujian tekad kita, bekerja selama siang. 弟兄姐妹们，我们要唱一首歌，真正我们要拿定主意，在我们的前面，我们要忠心侍奉主。 Bekerja selama siang, tatkala fajar terang, mahkotamu yang nunggu, kau dapatkan Tuhan selalu membantu, serahkanlah dirimu, terlambat lagi waktu. Habis kerjamu, kan 快速作业来临，这就一般经历，天上有容颜待你，不就像安息，莫有你才能微笑。 必是恩福主，赶快工作也来临，工作快完成。Bekerja selama siang, tatkala fajar terang, mahkotamu yang nunggu.
selalu membantu. Serahkanlah dirimu, tak lama lagi waktu habis kerjamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Sekarang dan selamanya. Mari kita menjalani tahun 2021 ini dengan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Jemaat sekalian dipersilakan duduk kembali. 弟兄姐妹请坐。 Kebaktian awal tahun 2021 ini pada hari ini telah selesai. Mari kita bersaat teduh. 2021年的年初崇拜聚会已完毕，请大家默祷。 Saudara sekalian, kami para majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan terus menyertai kita semua. 弟兄姐妹们，我代表着是以神仆恭祝各位新年蒙恩，但愿主的平安与喜乐常与我们同在。